bawa makanan dalam kereta. Kacang ke apa ke, kan? Sembang. Ajak bergaduh pun tak apa. Daripada bawa laju, ajak bergaduh dengan bini pun tak apa. Makan kacang, ajak bergaduh dalam kereta. Tak habis-habis dah. Raya dah dekat dah kot. Nak baca doa sikit, nak baca doa. Amin. Okey. Cukup. Ni nak balik raya. Setiap tahun, kita ni sebagai channel, dia ada satu tanggungjawab. Kena juga buat. Suka tak suka, boring tak boring, kena habang apa. Jaga kereta. Baiki, repair, servis sebelum balik kampung. Cek. Hari ni kita nak bagi 5 benda yang nak kena cek dan 1 bonus tip lah kiranya. Nak apa benda nak belek kat kereta apa sebelum balik pulang ke kampung hari raya. Yang pertama sekali, dia ni bukan in order of importance lah, kita just bagi 5 je lah. Bukan ikut yang mana yang paling penting. Yang pertama sekali, minyak pelincir. Minyak pelincir ni penting lah. Kalau dia dah tak elok, dia dah kurang, dia dah kotor, memang kena tukar lah. Jadi pertama sekali, hampa reti kan macam mana nak buka kan, dia punya dipstick, buka tengok minyak cukup tak cukup. Bila dah tengok tu, hang pegang sikit minyak tu, dia hitam ke tidak, kotak berkeladak ke tidak. So kalau minyak tu elok tapi kotak berkeladak pun elok lah tukar. Kalau dah bersih cantik, mungkin hampa baru tukar minggu lepas tapi lupa, dan okey. Ataupun kalau baru tukar pun kadang-kadang check pergi tengok level dia macam mana. Kadang-kadang setengah kereta makan minyak kan, kau ada bocok yang hampa tak perasan ke, ataupun memang duk bakar minyak lah. Dan nak tahu bakar minyak tak bakar minyak ni, hang tengok belakang bila tekan kan, hang nampak asap putih keluar. Asap putih tu memang petanda lah. Kalau tak ada bakar minyak mungkin bocok. So check, pastikan pertama sekali minyak cukup, yang kedua minyak tu bersih sebelum balik kampung. Kita tak mau stranded tepi jalan. Yang kedua, yang ini coolant lah. Jadi coolant ni satu benda yang agak penting juga. Ramai orang sekarang mungkin letak ayak saja. Kalau yang terbaik sekali ialah ikut company the manufacturer punya recommendation lah. Dia akan bagi nisbah coolant campur ayak masuk dalam kita punya radiator. Bila bubuh ayak saja-saja, satu dia tak begitu bagus. So yang paling best sekali untuk coolant ni ialah ikut nisbah lah yang diberikan oleh pembuat kereta. Mungkin dia bagi 5:1. 1 nisbah coolant, 5 nisbah ayak. Jadi coolant ni tujuan dia ialah dia membantu nak serap haba dengan lebih banyak dan lebih cekap daripada ayak biasa. So pastikan kalau boleh pertama sekali ikut yang itu. Dan lepas tu kita cek kita punya tabung simpanan. Dia ada radiator tu bersambung kepada tabung simpanan ekstra. Cek yang kat ekstra tu dia ada berada antara julat maksimum dan minimum. Dia ada antara tu tak apa. Pasal bila dia memerlukan ekstra coolant dia akan ambil dari situ. Tapi kalau dia turun bawah minimum, berbahaya. Kalau kata ada apa-apa masalah, dia nak panas, dia nak ekstra ayak tak ada, nanti kereta jadi overheat. So pastikan level tu kat situ, jangan bagi dia bawah pada minimum. Atas pun tak usah juga, takut pressure bila banyak sangat takut rosak belanja hampa punya cooler bottle. Yang ketiga, yang ini ramai orang mungkin tak perasan lah, iaitu pencuci cermin. Dia nanti jadi sumpah seranah bila masa malam tu, hang bawa kereta malam-malam kan, tiba-tiba langgar, serangga lah apa tak tahu, sekali cermin jadi bersemak kan, tekan-tekan ayam tak ada keluar. Semak kan, nampak pun tak boleh, sakit hati. Hujan ke, kadang-kadang bila kita hujan, kita on kita punya wiper, tak perasan tadi lalu belakang lori tu duk keluar asap, ada minyak melekat habis kat cermin. Bila buka aja wiper tu dia tak nampak. So make sure hampa check hampa punya windscreen washer tu, jangan letak ayak, letak pencuci. Kalau boleh dia ada jual lah yang ada ammonia sikit. Ammonia tu bantu nak bersihkan betul-betul dan nak bagi dia cantik bersih lah. Kalau tak ada, dah tak payah sangat, pilah shampoo ke, sabun cuci tangan ke apa, letak pilah apa-apa pun. Dan yang terbaik sekali lah sebelum pi tu, cuci cermin cantik-cantik. Last sekali bubuh Rain X ataupun water repellent, supaya nanti bila hujan ayak pun tak melekat. Seterusnya, cecair brake. Cecair brake ni jarang memerlukan kita punya attention lah. Dia memang ada schedule punya time, berapa ribu kilometer sekali ke, berapa tahun sekali ke. Cek yang betul lah. Tapi pastikanlah, kadang-kadang kita tak sedar, walaupun kereta kita maintain ikut betul, tapi ada mungkin ada slow leak ke kat punya brake line ke, kat mana-mana ke. Cek pada tahap yang betul dan ikut dia punya spek yang betul. Dia akan bagi tahu lah .4 ke, .5 ke, .3 ke, apa ke. DOT tu maksudnya Department of Transport, iaitu satu piawai yang ditetapkan oleh American punya Department of Transport yang the whole world ikut lah basically.
Yang kelima ni pun satu yang ramai orang tak check. So transmission fluid, dia cair transmission ni. Kotak gear ni dia benda yang sangat kritikal. Dan kotak gear ni dia sensitif, sangat-sangat sensitif kepada cecair pelincir dalam dia. Kalau kotak pun bermasalah, tak cukup bermasalah, so memang kena check selalu. Bukan kena check selalu, kena check ikut berkala lah. Tapi nak balik kampung ni, kalau betul last time hang tak ingat bila hang tukar ke, so hang make sure dekat enjin tu selalunya ada satu dipstick untuk pelincir enjin, satu lagi dipstick untuk cecair kotak gear. Buka benda tu tengok dia ada juga ada marking dah, dan tengoklah bersih ke tak bersih lagi. Kalau hampa reti, tukar sendirilah. Kalau tak reti, pergi hantar workshop lah. Aku tak berani sangat cakap pasal kotak gear ni, bukan pasal apa, so aku tak tahu bila hang tuang tu kan berapa lama nak kena tunggu, nak bagi bubble clear, nak check make sure minyak tu betul-betul duduk. So aku tak tahu, aku tak nak buat. Sama ada lebih baik pakai vacuum punya pump ke untuk extract keluar dan tarik minyak masuk ke, aku tak pasti. Tapi kalau hampa reti, buat. Ini sangat penting, especially kalau dah beli kereta, katalah baru beli kereta second kan, baru beli kereta second, balik bawa balik raya, kita tak tahu, hantar tukar dan semua, buat bagi cantik. Dan yang last kali ni pun penting juga. Kalau tayar tu dah lama, tukarlah sebelum balik kampung kan. Kalau tak boleh tukar semua pun, tukarlah yang mana ada nak botak dah tu. Pasal sekarang ni pun jalan kadang-kadang petang hujan kan, malam memang hujan, kalau malam lagi bahaya lah. So nak pastikan kalau tayar dah cantik, sebelum balik kampung tu, pagi tu check tayar. Kalau tidak malam sebelum tu lah, pasal nak check tayar ni, nak bagi kalau boleh tayar sejuk. Pasal kalau check masa tayar baru lepas berjalan, nanti temperature dia lari. Kita tengok dia punya pressure setting yang dia bagi tu. Kalau hang tengok kata dekat situ dia tulis 220 ataupun 230 ke 210 ke, tak tahulah hampa punya berapa. Untuk balik raya ni, sebab kita nak lalu atas highway, dan untuk general purpose aku suka letak dia lebih sikit, especially bila atas highway. Satu, yang pertama sekali, dia bagi kita slightly lower rolling resistance. Di mana kita di atas highway, kita bawa ramai orang, kita chances lah kita tak bawa laju sangat lah. So kita nak just minimize rolling resistance dan boleh jimat minyak sikit lah. Dan also, kalau kata hari hujan, kalau kita bermandu waktu musim hujan, lebihkan sikit pressure, nak bagi dia punya profile kat bawah tu dia macam melengkung sikit, which under normal circumstances dia akan makan tengah. So memang untuk kata hari hujan lah, kalau musim hujan nak balik kampung ni, kena ingat lah bila bubuh ekstra, so dia punya contact patch pun reduce. So contact patch reduce ni dia ada dua kesan. Pertama sekali dia kurangkan grip ataupun traction lah, tapi yang keduanya dia mengurangkan risk of aquaplaning. Janganlah pergi bubuh sampai maksimum. Kalau kata hang 220, hang letak 250, tambahlah 20 ke 30 ke, macam tu lah. Ni untuk tayar. Check pressure sebelum bergerak. Kalau boleh malam sebelum, masa kereta sejuk, tayar sejuk. Kalau tidak, dia lari. Okey, cerita basikal lajak ni. Jadi aku tahulah benda ni tengah panas sangat sekarang, cerita basikal lajak ni. Yang paling penting sekali, kita jangan jadikan benda tu isu resis lah kan. Kita duk tuduh hakim tu putusan resis ke apa, jangan. Pasal itu satu isu yang kompleks sebenarnya. Apa yang that particular case yang Johor Bahru tu sebenarnya complicated. Satu, ramai 8 orang kena langgar. Jadi berbagai-bagai soalan yang dibangkitkan. Macam mana boleh langgar sampai 8 orang? Kalau kita naik basikal satu single file, nak langgar 8 orang tu jarak jauh. 8 basikal tu jarak dia jauh nak makan. Pasal kalau especially pasal dia langgar budak-budak yang berhenti kat tepi jalan, dia mengelak ni, dia langgar yang tu. So what was the speed the car was travelling at, kita tak tahu. Mana dia punya breaking point, kat mana dia nampak lampu jalan tu gelap, kenapa jalan tu gelap. Bab salah tak salah tu saya tak tahu, saya tak ada kat situ. Apa-apa pun balik ni bawa lek-lek kan. Kita balik nak beraya, lek-lek. Salah satu tip dia untuk balik lek-lek ni, carilah lagu best-best lah kan, lagu raya ke apa ke. Yang kedua yang aku lebih suka, makanan lah. Bawa makanan dalam kereta, kacang ke apa ke kan, sembang. Ajak bergaduh pun tak apa. Daripada bawa laju, ajak bergaduh dengan bini pun tak apa. Makan kacang, ajak bergaduh dalam kereta. Bawa lek-lek. Yang paling penting sekali, bawa lek-lek kereta banyak. Bila banyak kita tak tahu, setengah orang bawa kereta macam beruk, setengah orang bawa kereta macam anjing, ada bawa kereta macam dugong, macam-macam perangai dah. Ada juga yang bawa kereta macam orang. Kita tak tahu siapa yang kita nak bertemu. Bawa lek-lek. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dan tekan butang like. Tolong kita sikit. Butang share kat kawan-kawan. Mungkin nak balik kampung. Tak mak lepas, jangan lupa benda-benda ni. Dan subscribe dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi.